Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan berkongsi berkaitan dengan subjek pendidikan Islam bagi tingkatan 2 yang bertajuk Panduan daripada Allah. Okey, panduan daripada Allah ini lebih kepada rukun iman, iaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita teruskan kepada maksud beriman kepada kitab Allah, iaitu yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul sebagai panduan hidup untuk manusia. Dengan adanya kitab-kitab dan suhuf-suhuf yang diturunkan oleh nabi dan rasul ni menjadi panduan kepada manusia. Dan kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala seperti firman Allah dalam surah An-Nisa, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl, iaitu wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul iaitu Muhammad, dan juga kepada kitab wahyu yang telah diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripada itu. Okay. Kemudian kita tengok nama-nama kitab dan penerimanya, iaitu yang pertama kitab Zabur kepada Nabi Daud yang diturunkan dalam bahasa Syriani. Kemudian kitab Taurat kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani, dan kitab Injil kepada Nabi Isa juga dalam bahasa Ibrani, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bahasa Arab. Okey, kemudian kita tengok suhuf dan penerimanya. Okey, Suhuf ialah kalam Allah yang mengandungi hukum dasar, kata-kata hikmah dan pengajaran kepada manusia. Orang Islam wajib mengakui bahawa suhuf diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasul, sebagaimana firman-Nya, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu, iaitu kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Menurut Imam Ibn Katsir, Nabi yang menerima suhuf adalah seperti yang berikut, iaitu Nabi Musa sebanyak 10 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Idris menerima 30 suhuf, dan Nabi Syis menerima 50 suhuf. Okay, kemudian kita tengok keistimewaan Al-Quran berbanding kitab-kitab samawi yang lain. Kita tengok apa kelebihan Al-Quran berbanding kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain. Okay, yang pertama, kandungan Al-Quran itu lengkap dan mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, seperti akidah, syariat dan akhlak. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kamu, telah aku redha akan Islam itu sebagai agama kamu. Yang kedua, istimewanya Al-Quran ini, dia terpelihara dan berkekalan sehingga hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin akan menjaga dan memelihara kesucian Al-Quran. Tidak seperti kitab-kitab yang lain yang mana seperti yang kita tahu banyak kitab yang telah diseleweng. Dan Al-Quran ini Allah jamin akan terjaga sehingga hari kiamat. Dan yang ketiga, Al-Quran menasahkan kitab-kitab terdahulu. Hukum-hukum yang terdahulu dinasahkan ataupun diadakan, ataupun hukum-hukum baru tu ada dalam Al-Quran, menghapuskan hukum-hukum lama di dalam kitab-kitab terdahulu.
Firman Allah, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallah. Maksudnya, dan kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah ada di hadapannya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum antara mereka, iaitu golongan ahli kitab itu, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu. Maksudnya hukum-hukum Allah itu kita kena jalankan melalui melalui kitab Al-Quran. Okay, kemudian kita tengok berkaitan dengan apa tujuan Al-Quran itu diturunkan. Yang pertama, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Yang mana disebut dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang keraguan atau syak padanya tentang datangnya daripada Allah dan tentang kesempurnaannya, dan ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, sebagai mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu antara tujuan Al-Quran itu diturunkan. Kemudian kita tengok kepada penemuan sains di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala menyebut, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'izama fakasawnal 'izama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Di dalam ayat ini Allah menerangkan bahawa kemudian kami ciptakan sperma itu menjadi segumpal darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan Allah dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Dalam ayat ini Allah terangkan tentang proses kejadian manusia, iaitu yang pertama daripada nutfah, sperma, kemudian menjadilah dia alaqah, segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, seketul daging, kemudian menjadi izam, tulang, kemudian menjadi izama lahma, tulang yang dibaluti daging. Yang keenam, menjadi janin yang ditiup roh, dan yang ketujuh menjadi bayi. Itu penemuan sains di dalam Al-Quran. Apa yang sains jumpa tidak menyalahi langsung dengan ayat Al-Quran yang diturunkan. Maksudnya Allah ni dah cerita di dalam Al-Quran secara lengkap bagaimana proses kejadian manusia itu berlaku. Yang kedua, kita tengok berkaitan dengan kulit manusia. Sains jumpa bahawa medium penghantaran rasa sakit terletak pada kulit manusia. Kenyataan ini bertetapan dengan ayat Al-Quran, innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang kufur ingkar kepada ayat keterangan kami akan membakar mereka di dalam api neraka. Setiap kali kulit mereka masak hangus,
kami gantikan untuk mereka kulit yang lain supaya mereka dapat merasakan azab siksa sengsara itu. Dan ingatlah Allah adalah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan kulit yang terbakar dengan kulit yang baru supaya penghuni neraka merasakan azab secara berterusan. Dan menurut sains pula, proses menggantikan kulit lama dengan kulit yang baru disebut sebagai mitosis, iaitu proses pertumbuhan kulit yang baru selepas kulit sedia ada itu rosak. Dan kalau kita tengok lagi penemuan sains di dalam Al-Quran yang mana diceritakan tentang cap jari manusia, setiap cap jari manusia itu berbeza-beza. Begitulah Maha Agung Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ini dengan berbilang bangsa, berbagai kaum, tetapi cap jarinya tak sama. Kalau tak tertukar kita dengan orang lain. Okey, hikmah beriman kepada Al-Quran. Okey, ini yang kulit manusia tadi. Okey, hikmah beriman kepada Al-Quran. Yang pertama, dapat menjaga jiwa, keturunan dan harta kerana Al-Quran melarang merosakkan ataupun membinasakan seperti larangan membunuh di dalam Al-Quran. Yang kedua, dapat meningkatkan keyakinan kepada Allah dan kerasulan Nabi Muhammad kerana Allah menjelaskan bahawa Allah mengutuskan Nabi sebagai rahmat ke seluruh alam. Itu juga disebut di dalam Al-Quran. Yang ketiga, dapat membentuk masyarakat yang berperibadi mulia kerana Al-Quran mengajar manusia dengan akhlak-akhlak yang baik dengan membuat apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan larangan Allah. Yang keempat, merapatkan hubungan persaudaraan sesama Islam dan menjaga hubungan baik dengan orang bukan Islam. Yang kelima, dapat meningkatkan ekonomi negara kerana di dalam Al-Quran juga Allah menyeru kita supaya bekerja mencari rezeki yang halal ataupun dengan at-tijarah, dengan perniagaan, seperti mana Allah menyebut wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan yang keenam, negara aman maju kerana manusia kerana Al-Quran menyeru manusia melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menjauhi perkara-perkara yang mungkar. Dan ini dapat di-apply oleh kita, hikmah-hikmah beriman kepada Al-Quran ni, yang mana dalam setiap sudut ekonomi, kenegaraan, syariat, akidah, semuanya disebut di dalam Al-Quran. Tak ada satu pun yang tertinggal. InsyaAllah kalau kita beriman betul-betul beriman dengan Al-Quran, hidup kita akan lebih harmoni dan lebih berjaya sekiranya kita betul-betul berpegang dengan Al-Quran. Okey, secara kesimpulannya kita wajib beriman dengan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya, iaitu ada 4 kitab: Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saja perkongsian pada kali ini. Assalamualaikum.